Sebab di Malaysia ni juga kita selalu dimomokkan bahawa sekolah ke universiti bukan sekolah ke kerjaya. Jadi dia telah cukup berakar umbi dah. Dan masalah yang kita selalu hadapi adalah kegagalan orang dewasa untuk mengiktiraf ataupun untuk menerima cara anak muda mengekspresikan dia punya semangat nasionalisme. Hari ini anak muda memerlukan pembimbing rather than pemimpin. Soal brand ni memang berlaku bukan saja kepada graduan, tapi bagi mereka yang ada kelayakan akademik yang rendah juga, mereka ada kecenderungan banyak juga untuk berhijrah, terutama bagi negeri-negeri di bahagian selatan tanah air kita yang dipanggil Singapore Syndrome lah. Sehingga kan sekarang ni syarat kelayakan untuk bekerja di Singapura juga begitu rendah. Ini berlaku sebab di Singapura, contohnya kita ambil contoh di Singapura juga menghadapi kekurangan tenaga kerja tempatan yang nak bekerja dalam sektor tertentu. Okey. Bukan negara kita tak ada pekerjaan, sebenarnya banyak peluang yang ada, tetapi kita telah banyak terdedah dengan pemikiran bahawa gaji kita terlalu rendah kan. Gambaran-gambaran yang buruk banyak diberikan lah sebenarnya. Sejak 2 tahun ni banyak memfokuskan kepada job placement untuk belia kita. Kita dapati industri boleh memberikan gaji 12 jam bekerja di sektor perkilangan contohnya, boleh mencecah hingga kepada 3,500 hingga ke 4,000 kan. Tetapi sebab label yang terlalu kuat telah menjadi akar dalam masyarakat kita bahawa sektor-sektor macam ni memang kebergantungan dia yang amat tinggi kepada pekerja asing. Jadi apa yang perlu kita lakukan, yang banyak kita bagi pandangan kepada kerajaan, kepada industri, bahawa soal branding sesuatu pekerjaan di Malaysia ni juga harus seiring dengan kemajuan teknologi. Contohnya, kalau jawatan operator pengeluaran dah ada dalam masyarakat kita, sebab operator pengeluaran ni adalah dominasinya oleh pekerja asing, dan jawatan dia adalah jawatan yang tidak cool lagi di mata anak muda. Maka jawatan tersebut, nama jawatan operator pengeluaran pun harus ditukar kepada manufacturing specialist contohnya, ataupun production crew. Begitu juga macam pemandu bas, kena tukar menjadi bus captain macam tu. Ini semua adalah soal-soal branding. Yang tidak berubah adalah sektor pekerjaan negara kita, yang mana masih melihat belia kita adalah belia yang tidak berpengalaman, belia kita yang tidak ada apa-apa, sedangkan mereka ini mempunyai maklumat yang cukup jelas di hujung jari mereka. Jadi bagi saya, anak muda di Malaysia ni masih boleh untuk kata orang tu, kita panggil istilah dia, diselamatkan untuk terus bekerja di negara kita, dengan syarat industri juga, sektor majikan ni, sektor swasta ni, khususnya sektor perindustrian, harus berubah dari cara mereka menyantuni anak muda. Okay? Kalau mereka masih melihat anak muda ni sebagai mereka yang tidak ada pengalaman, ataupun mereka melihat anak muda ni seperti orang yang tidak tahu apa-apa, mereka industri berhadapan dengan masalah yang besar. Dalam bahasa mudahnya, anak muda hari ini dia bercakap tentang kualiti hidup. Dia bukan lagi bercakap tentang taraf hidup. Sebaliknya, industri di negara kita ni masih lagi bercakap tentang meningkatkan taraf hidup, sedangkan anak muda hari ini dia bercakap tentang kualiti kehidupan yang mereka perlukan, sama ada kualiti kehidupan di rumah, di dalam masyarakat, dan juga di tempat kerja. Untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi, bukan saja soal gaji itu, rakyatnya juga harus ada ilmu dan juga kemahiran, ada pengetahuan, kemahiran dan juga pengalaman. Okey, tidak salah untuk mereka memilih gig sebagai platform untuk menimba pengalaman, tetapi untuk menjadikan
sektor kejaya gig ni sebagai mata pencarian sepenuhnya, saya rasa bukan satu pilihan yang tepat bagi anak muda, terutamanya yang lepasan SPM, sebab mereka perlu berada di institusi pengajian tinggi ataupun institusi latihan kemahiran untuk melengkapkan diri mereka dengan ilmu yang sepatutnya. Kerana apa tak? Kerana teknologi berubah begitu pantas. Kita bila bergig ni, kita tidak tahu lagi untuk tempoh 5 tahun akan datang, contohnya apakah perubahan-perubahan teknologi yang akan berlaku. Sebab itu mereka yang mencuburi industri gig semasa COVID mungkin mereka ada pendapatan yang tinggi, tapi sekarang saya yakin mereka juga berhadapan dengan kesukaran untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi lebih-lebih lagi dengan lambakan penyedia perkhidmatan yang menawarkan khidmat dalam industri gig ni. Okey. Jadi anak muda yang memilih industri gig ni, bagi saya kalau dia meletakkan industri ini sebagai jaya sampingan, itu mungkin tidak menjadi satu masalah yang besar, lebih lagi dalam usaha mereka untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Tapi meletakkan sektor kejaya gig ni sebagai mata pencarian sepenuhnya, saya rasa dia akan berhadapan dengan cabaran yang lebih besar. Sebab teknologi dia akan sentiasa mengubah cara seorang itu bekerja. Maka persediaan untuk menghadapi perubahan-perubahan itu, mereka perlu ada pengetahuan dan juga kemahiran.